Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Tuan pengurusi, kita sampai ku apa boleh? Boleh sebelum Zuhur. Kita berhenti untuk solat Zuhur terus insya-Allah. Jadi kalau macam tu nak habiskan buku. Insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Okey, kita tengok muka surat 154. Pada pasal kedua. Saya tak tahu dari segi tesis di Malaysia apa maksud kalau fasal. Ini fasal sani. Fasal yang kedua. Pasal kedua, hikmah dan alasan di sebalik perbuatan Allah. Atau persoalan yang ditimbulkan, qada qadar ini sebahagian daripada perbuatan Allah. Betul? Allah menciptakan, Allah mengangkat darajat seseorang, Allah menjatuhkan, Allah beri kuasa, Allah tarik kuasa, Allah memuliakan, Allah menghinakan. Semua ini berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada qada qadar berkaitan dengan manusia atau berkaitan dengan alam, Allah ciptakan ini dan itu sebagainya. Soalannya, adakah perbuatan Allah ini ada hikmah? Adakah ada hikmah di sebalik perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala? Perbincangan ni tak ada kat saya punya cetakan bahasa Arab, tapi kita tengok apa yang tercatat di sini. Ini namun perbincangan ini perbincangan yang terkenal dalam masalah akidah. Bab akidah. Adakah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala boleh dikatakan mempunyai illah dan hikmah? Ini soalan yang dibincangkan. Adakah perbuatan Allah itu mengandungi hikmah? Okey, soalan. Sebelum kita masuk pada bacaan, apa jawapan tuan-tuan dan puan? Kita minta Abang Rizwan lah. Perbuatan Allah ada hikmah tak ada hikmah? Ya? Ada. Dari mana tahu? Allah buat sesuatu bersebab ataupun tidak? Bersebab. Okey. Ada jawapan lain? Ustaz Syahir? Ada bersebab. Allah buat sesuatu bersebab, berkerana, berhikmah, ataupun Allah buat ikut kehendak Allah, masyiatillah. Allah nak buat apa buat? Ada maksud, ada hikmah atau tidak? Ada, dan ini logik akal. Kita tengok dulu pada contoh manusia. Manusia bila buat sesuatu, hari ni tuan-tuan datang sini bersebab ke tak sebab? Bersebab. Sebab apa? Sebab kita ada akal. Ada tujuan kita akan buat sesuatu yang ada sebab. Okey, semua barang depan kita. Mikrofon ada kat sini, ada sebab tak sebab? Bersebab. Ada tujuan tak ada tujuan? Ada. Orang cipta mikrofon, ada tak tujuannya? Ada. Orang cipta cawan, ada tujuannya tak? Cipta bunga. Bunga, kalau bunga betul-betul ada tujuannya. Ni bunga ni ada tujuan ke? Ada. Ada tak barang depan ni yang wujud tanpa tujuan? Orang jual kat tepi pasar. Pergi makcik jual apa tu? Entahlah. Makcik tu jual. Apa fungsi barang makcik jual yang bulat tu? Entahlah. Habis nak buat macam mana? Entahlah. Itu makcik tu jual apa sebenarnya? Kan? Atau pergi ke pertandingan reka cipta. Alat tu Masya Allah, tajam sana, tajam sini, sana sini. Apa fungsi yang tajam ni? Entahlah. Habis apa tujuan awak cipta barang ni? Tak tahulah. Itu artinya orang yang buat begitu kurang akalnya. Betul? Dan semua manusia akan melakukan sesuatu bersebab. Kalau dia buat sesuatu tanpa sebab, artinya dia tak ada arah. Kalau orang mula bawa kereta tak tahu ke mana, artinya apa? Tak ada tujuan tu. Tujuannya rehat ke apa ke, atau orang yang dah pening kepala, dah mabuk tak tahu ke mana, atau tengah masalah banyak, itu pun ada tujuan. Cuma kurang akalnya. Betul? Sebab tu kita
dalam bincang bab apa, kita kena tahu tujuan kita. Sebelum pergi kepada bab akidah masalah ni, kita datang ke atas muka bumi, ada tujuan ke tak ada tujuan? Ada tujuan. Kalau kita lupa tujuan kita, okey, soalan saya, Abang Rizwan, datang muka bumi ni datang sendiri ke didatangkan? Didatangkan. Jadi tujuannya apa? Macam mana tu? Ayat Zariyat. Ada orang bila cerita tentang apa sebab datang atas muka bumi, dia pula bagi jawapan. Sepatutnya, contohlah sebagai contoh. Tiba-tiba ada seorang lelaki keluar dari rumah. Baru tengok belah kanan, ada orang dari belakang sarung dia dengan plastik. Tutup muka dia, kan? 2-3 orang angkat, campak dalam van. Bawa pergi mana? Bawa pergi dalam satu rumah, dalam satu bilik yang gelap. Ikat dia, lepas tu dia buka lampu. Ni filem punya pengaruh. Dalam bilik dia buka lampu, teng. Lepas tu dia buka guni tadi. Buka mata. Dia pun tengok, dia ada kat mana ni? Dia pun tak tahu. Lepas tu yang tangkap tanya, Mamat, apa pasal kau datang? Apa Mamat cakap? Yang kena tangkap, kenapa tanya saya? Bukan saya datang. Awak yang tangkap saya ke sini. Saya yang kena tanya kenapa awak tangkap saya ke sini. Okey. Kita datang atas muka bumi ni, datang sendiri ke didatangkan? Sekarang ni diciptakan. Kita tak pilih muka kita, betul tak? Muka kita Allah tetapkan, tempat lahir kita Allah tetapkan, umur kita Allah tetapkan, ni semua sekali. Dan kita kena tanya, apa sebab datang atas muka bumi ni? Tanya siapa? Tanya kita ke tanya yang datangkan kita? Yang datangkan kita, yang ciptakan kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jawapan Abang Rizwan tadi, surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu jawapan yang betul. Sebab kita datang atas muka bumi ni, Allah yang ciptakan kita. Kita tanya pada Allah, ya Allah, kenapa aku diciptakan? Allah kata, aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah. Falsafah selain pada agama Islam, mereka tentukan tujuan mereka hidup dengan cara mereka sendiri. Ada yang pentingkan ego dia, egoism. Ada pentingkan bangsanya, ada pentingkan mana yang pentingkan masyarakat dia, wujudnya komunisme. Ada pentingkan harta, materialistik, golongan materialistik ni yang pergi sehingga mewujudkan sistem kapitalis. Pentingkan bangsa sehingga mewujudkan sistem komunis dan sebagainya. Semua ini, semua falsafah mereka menetapkan tujuan hidup mereka sendiri. Agama Islam tak. Agama Islam, tujuan mereka hidup ini dipandu oleh syarak. Dan kerana mereka, bila mereka tak tahu kenapa mereka wujud, mereka bertanya kepada Tuhan yang mendatangkan mereka di atas muka bumi ini. Tujuan kita hidup adalah untuk beribadah pada Allah. Pegangnya ni tujuan kita. Jadi hari ini datang kenapa? Datang nak belajar, sebab ni ibadah. Lepas tu balik ke mana? Balik rumah nak rehat. Lepas tu boleh solat, ibadah. Jadikan semua amal kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah tujuan kita datang. Tercapailah maksud kalau kita beribadah kepada Allah. Kalau tak ibadah kepada Allah, tak tercapai maksud. Tuan-tuan pergi ke Perancis, tujuannya apa? Dapatkan manuskrip di University Sorbonne kat Perancis. Maka pergilah. Tak kira pergi sehari balik semula, tak kira pergi 3 hari balik semula, sebulan dapat. Yang penting masa balik nanti bawa manuskrip. Betul? Ada yang pergi 3 hari balik semula bawa manuskrip. Ada yang pergi 6 bulan semula balik semula bawa awek. Kata tujuan ni tak betul. Yang sponsor ataupun mak yang hantar ni semua kali balik, mana bukunya, mana manuskripnya? Faham maksudnya? Allah utus kita atas muka bumi ini tujuan untuk beribadah pada Allah. Ada orang hidup kat bumi ni kejap je, balik semula jumpa dengan Allah setelah capai tujuan. Sa'ad bin Mu'az kembali semula bergegar arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya sempat hidup dalam Islam ni 5 tahun. Sekitar 5 tahun. Kehidupan beliau dalam Islam 5 tahun, kematiannya menggegarkan arasy. Ada orang hidup 80, 90 tahun, 70 tahun, balik semula bumi tak kisah.
apatah lagi malaikat yang di langit. Tidak menggegarkan apa-apa, malah orang tak kisah. Orang tidak ada satu makhluk bersedih di atas kematiannya. Sebab apa? Tak mencapai maksud. Lama tak kira capai maksud. Sebab tu kita ni, umur kita panjang pendek, itu ketetapan Allah. Tapi mati dalam keadaan beriman, itu nyawa kita. Itu yang maksud mencapai tujuan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan kamu Islam. Ini mukaddimah lah untuk fahamkan makna. Kita buat sesuatu mesti ada sebab. Dan kalau itulah suatu perkara yang sempurna bagi akal manusia yang mengetahui sebab. Kalau dia pergi datang pergi belajar kat luar negara. Kenapa datang? Jadi pelajar, dia mesti belajar. Datang kenapa? Nak kerja. Kita tak ada nak paksa pekerja-pekerja datang naik batu salam. Kita kenapa? Waktu saya kerja, waktu sekarang saya tengah bertugas. Kita tak boleh paksa dia datang belajar. Tak, memang dia tujuan untuk belajar. Tujuan untuk kerja. Waktu kosong nanti bolehlah panggil. Sebab tiap-tiap orang ada tujuannya masing-masing. Kita bila tak tahu tujuan ini, kita akan tersesat. Kita pergi kat tempat, pergi kat kuliah, kita cari benda lain. Kita pergi ke tempat berniaga, benda lain yang kita cari. Akhirnya hidup kita tidak menentu. Jadi setiap pastikan segala perkara kita lakukan ikut tujuan, dan tujuan tu mesti tujuan yang sempurna. Ada tujuan yang buruk. Ada orang pergi masjid nak curi tabung. Tujuan buruk. Tujuan tu pun mesti sempurna. Jadi agama kita, Allah ajarkan perkara ini, bahawa kita ni datang ada tujuan. Sekarang balik kepada persoalan berkenaan Allah. Allah buat sesuatu pula. Orang buat ni dengan tujuan. Allah buat sesuatu. Ada tujuan ke tak ada tujuan? Ada hikmah ke tidak? Ada hikmah. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian sangka kami ciptakan kalian main-main dan suka-suka, dan kalian takkan kembali kepada kami? Allah tanya. Jadi Allah ciptakan kita dengan tujuan. Persoalan sekarang, tajuk kita, hikmah dan alasan di balik perbuatan Allah. Kita tengok pendahuluan, ini penting. Perbahasan mengenai permasalahan ini boleh dikatakan termasuk pembahasan yang paling penting dalam bidang tauhid, khususnya berkaitan dengan penciptaan, perintah dan syarak. Artinya Allah mencipta sesuatu ada tujuan atau tidak. Allah memerintahkan kita melakukan satu kebaikan ada tujuan atau tidak. Allah melarang kita buat satu perkara ada tujuan atau tidak. Allah menetapkan qada qadar pada sesuatu ada tujuan atau tidak. Allah menghantarkan hukum syarak, suruh kita buat dan suruh kita tinggalkan. Adanya undang-undang ada tujuan atau tidak. Namun hal yang patut diperhatikan ialah bahawa perbahasan mengenai hikmah dan alasan di balik perbuatan Allah tidak boleh sampai berlarut-larut dan terperinci. Kerana setengah daripada perkara kita tak mampu nak fikir. Setengah daripada jawab mana kalau kita fikir, hikmahnya tak jumpa, stop. Takut syaitan pula masuk jarum. Kenapa anak saya yang mati? Kenapalah saya yang memang pergi kuliah hari-hari saya pula yang kena curi? Kan kata kalau kita buat kebaikan akan dapat barakah. Ini kena curi lagi ni. Pergi kelas, dah lah duit tak banyak, kena curi lagi. Musibah demi musibah. Apa hikmahnya? Kalau sampai ke tahap jangan berlarutan. Ini yang dimaksudkan oleh penulis. Dalam menyikapi permasalahan ini, banyak yang menempuh jalan yang berbeza-beza. Tapi bila tinjau secara saksama, ternyata muaranya kembali kepada dua pendapat. Ada 5-6 pendapat sebenarnya. Tapi saya, oleh kerana faktor masa, saya fokus pada apa yang disebutkan oleh Syekh. Ada dua pendapat tentang hikmah. Pertama dia kata ya. Pertama kita menafikan. Tak. Allah buat dengan kehendak dia. Dengan masyiatillah. Tak boleh kata Allah buat sesuatu dengan ada tujuan. Siapa mereka? Ini yang menjadi pegangan golongan Asy'ariyah atau golongan Asy'ariyah, dan siapa pun yang sepaham dengannya, yang berkeyakinan bahawa takdir dan syariat, artinya qada qadar Allah, tak boleh kata ada hikmah. Syariat tak ada hikmah. Dipanggil ayyakuna lillahi illah al-ghaiyah. Dia kata af'alullah munazzahah anil illah al-ghaiyah. Ini yang dibincangkan dalam kitab Asy'ariyah. Semua sekali jumpa. Siapa tengok bab ni akan jumpa. Perbuatan Allah
maha suci daripada tujuan dan maksud. Illah al-ghaiyah. Yang berkeyakinan bahawa takdir dan syariat, iaitu takdir sama ada iradah kauniyah ataupun iradah syar'iyah, sama ada hukum syarak ataupun hukum qada qadar, yang syariat yang Allah, hukum syariat Allah adalah semata-mata kerana kehendak dan iradahnya. Allah memang nak, iradah Allah begitu, bukan sebab, bukan bersebab, bukan ada hikmah, dan tak boleh dikatakan ilah tertentu, bukan kerana hikmah dan alasan. Ini pandangan siapa? Pandangan Asy'ariyah dan pandangan Jahmiyah. Saya nak sebut tu berat, tapi itu pandangan Jahmiyah, satu kategori, dan golongan Jabariyah. Jahmiyah, Jabariyah, dan dalam bab ini juga Asy'ariyah. Kenapa? Bukan sebab mereka ni, kalau Jahmiyah tu memang dia jauh lah, tapi Asy'ariyah ni, ahli sunnah yang umum ni, yang bersama-sama kita, dah malah sebahagian kita membesar dengan akidah Asy'ariyah, baru kena faham sebagainya. Sebab tu kita bukan nak bermusuh, bukan nak bermusuh, bukan nak mengutuk, tak. Tapi kenapa boleh jadi sampai begitu? Kata Allah tak boleh kata Allah buat sesuatu dengan ada alasan atau hikmah atau sebab, kerana ilmu kalam yang mereka terjun dalamnya. Punca ilmu kalam, bukan sebab tak faham ayat ini. Apakah alasan? Alasan mereka, contoh, saya bagi contoh awal tadi. Kita buat cawan, kita beli cawan, ada tujuan tak? Tujuan. Jadi artinya kita berhajat kepada cawan. Kita cipta kapal terbang, ada tujuan tak? Tujuan. Tujuannya itulah kita kerana kita berhajatkan kepada kapal terbang, betul? Kita tulis buku, ada tujuan tak? Tujuan, iaitu kita berhajat pada buku untuk sampaikan maklumat pada orang. Kita cipta mikrofon, jadi kita berhajatkan kepada mikrofon. Tujuan tu untuk kuatkan suara, sebab kita tak mampu. Jadi menunjukkan bahawa kita ni lemah, kemudian dilengkapkan dengan barang-barang tadi. Jadi Allah tak boleh kata perbuatan Allah itu ada tujuan. Bila kata perbuatan, dikata mereka, jangan ambil syubhah dulu. Kalau kata Allah buat sesuatu kerana ada tujuan, artinya kita mengatakan Allah lemah, Allah berhajat kepada makhluk. Dibincangkan dalam bab qiyamuhu bi nafsihi. Betul tak betul cara fikir begini? Tadi semangat kata salah. Sekarang bila dengar contoh-contoh ni, kita rasa macam pelik. Sebab apa? Ya, perkara logik tak. Sebab tu saya saja tanya seorang-seorang, ada tak yang kata tak ada hikmah? Semua kata ada hikmah. Tapi sampai kepada bila belajar saja kaedah kalam dengan cara syarahnya, kita jadi terdiam. Kenapa? Syubhah. Sebab tu ketika kita ayat Allah kata Allah ciptakan kita, ada tujuan tak ada tujuan? Ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya untuk beribadah pada Allah. Adakah Allah perlu pada ibadah kita? Ada tujuannya. Tujuan Allah cipta kita untuk kita beribadah. Adakah Allah harapkan ibadah kita? Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Aku tak nak rezeki daripada mereka. Aku tak minta rezeki mereka. Aku tak minta makan dengan mereka. Ayat yang cukup mudah faham bahasa kita. Allah gunakan bahasa makhluk. Allah ciptakan jin dan manusia. Allah tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tak minta rezeki dan aku tak minta makan dengan mereka. Aku tak minta mereka beri makan kepadaku. Faham bahasa kita? Allah perlu atau tidak? Tidak. Jadi tujuan syariat dan tujuan penciptaan Allah, Allah cipta kita sebagainya, ada tujuan, ada maksud. Tapi kebaikannya bukan kembali kepada Allah. Kebaikannya kembali kepada makhluk. Makhluk yang dapat kebaikan tersebut. Allah ada tujuan. Allah redha, kehendak Allah. Allah redha dengannya, tapi bukan kebaikannya. Allah suka benda tu, Allah redha, tapi kebaikannya, manfaat daripada segala amal ibadah kita kembali kepada siapa? Kembali pada kita. Jadi solat, bila kata ada boleh ke orang ugut?
Aku minta tak dapat, malah aku sembahyang. Allah tak terusik pun. Kau nak buat apa sekali? Kau nak kufur, nak beriman, tidak. Kalau kumpul seluruh manusia di satu padang, semua sekali buat syirik pada Allah, tidak mengurangkan sedikit pun daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkumpul semua sekali di tengah satu manusia dan jin, berkumpul daripada awal hingga akhir, berkumpul ibadah pada Allah, tidak menambahkan kuasa Allah sempurna. Jadi amal ibadah kita atau perbuatan buruk yang kita lakukan semuanya kembali kepada kita. Tapi Allah dengan mengatakan bahawa Allah buat tak ada tujuan, dan bila tujuan Allah merukan pada makhluk, ini suatu cara faham yang salah, qiyas yang fasid, qiyas ma'al fariq. Kehendak kita manusia cipta sesuatu kerana berhajatkan, tapi Allah cipta sesuatu ada tujuan, namun Allah tidak berhajatkan pada tujuan yang tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah ciptakan, perbuatan Allah penuh dengan hikmah, dan kita sebahagiannya kita tahu, sebahagian kita tidak tahu. Ini bab tajuk yang kita bincangkan. Kenapa mereka boleh kata tak ada hikmah? Alasan pertamanya begitu. Alasan kedua, kata ada alasan banyak. Saya bagi contoh untuk kita faham kenapa boleh wujud pemikiran begini. Alasan kedua, ketika mereka belajar ilmu kalam, mereka kata Allah tu bersifat dengan qidam. Qidam artinya apa? Sedia, tidak didahului oleh sesuatu. Tapi kalau perbuatan Allah ada maksud, ada hikmah, artinya kalau sebelum saya bercakap, saya nak tak bercakap, ada maksud saya nak bercakap, tujuan mendahului perbuatan. Kenapa mereka nafikan? Sebab kalau kata saya buat sesuatu kerana tujuan dulu ke buat dulu? Tujuan dulu. Jadi tujuan mendahului perbuatan, sedangkan Allah itu qadim. Sebab tu formula ilmu kalam dalam bab qadim ni menyebabkan mereka menafikan banyak sifat Allah. Segala sifat fi'liyah Allah mereka nafikan, sifat kalam mereka nafikan, hanya atas alasan qidam, yang sifatnya itu perkataan qidam ataupun qadim tak ditemukan dalam nas. Yang ditemukan huwal awwal akhir, huwal awwal wal akhir. Dengan ayat huwal awwal akhir ini juga ada orang kata Nabi sebut lain, tok guru sebut lain, ikut tok guru. Sebab apa? Cara faham, memang cara faham begitu, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ke ulama. Dan sebenarnya tok guru dia dah taksi awal lah sebelum tu. Ini kesilapan. Mana kalaulah begitu keadaannya, betul lah memang tak ikut jalan Nabi. Sampai bila-bila. Yang betul mana? Nabi ke kanan, tok guru ke kiri. Kita ke kanan ke kiri? Salah. Jalan Nabi mana kanan kiri? Jalan Nabi lurus. Betul tak? Nabi wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Jalan Nabi bawa jalan lurus, ikut. Wala tattabi'us subul, jangan pergi kiri kanan, jangan pergi jalan yang lain. Contoh tu pun sendiri contoh tak kena dah. Boleh Okey. Jadi disebabkan sifat qidam, mereka berkata kalau sebut Allah buat sesuatu dengan ada tujuan, artinya tujuan tadi mendahului perbuatan. Dan tujuan tersebut ada tujuan, artinya ada tasalsul fil qadim. Tasalsul qadim ini juga mustahil dalam kaedah ilmu kalam, dan memang mustahil. Mana ada tasalsul fil qadim? Tapi masalahnya bukan maksud apa yang disebutkan bahawa Allah buat sesuatu dengan hikmah, bukanlah bermaksud tujuan Allah mendahului perbuatan, tidak. Allah Subhanahu sifatnya sempurna sedia kala. Kita tak kata, tak boleh kiaskan dengan perbuatan kita. Allah beritahu, Allah buat sesuatu dengan tujuannya, dan kita tak boleh sifatkan sifat Allah dengan cara kita. Tak boleh samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tak boleh samakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Bila disamakan begitu dengan kias kaedah makhluk, itulah yang menyebabkan mereka tidak boleh terima Allah SWT melakukan sesuatu dan ada maksud dan tujuannya. Okey.
ada hujjatul kamal wa naqs dan sebagainya, tak apalah. Saya kata cukuplah kita faham kenapa ada fikrah yang begitu. Jadi ada pandangan pertama kata Allah tak boleh kata Allah ada hikmah. Pandangan kedua kata ya, Allah buat sesuatu mesti bertujuan. Semua perbuatan Allah ada hikmah dan ada illahnya. Sebahagian kita tahu, sebahagian kita tidak tahu. Yang kita tahu, kebaikan yang kita tahu kita sebutkan, yang kita tak tahu kita serahkan, kita sabitkan kesempurnaan tujuan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua sama ada hukum syarak ataupun qada qadar, semuanya ada hikmah di sebaliknya. Sebab tu ni antara pemikiran yang jarang diceritakan sebab tak masuk akal lah, tak masuk akal. Tapi itulah yang tercatat dan memang wujud dalam mana-mana kitab yang membincangkan tentang bab qada qadar. Cuma cara bila mereka bentangkan dengan cara yang tadilah. Contohnya kalau kita buat sesuatu ada sebab, artinya kita bergantung pada asbab. Allah tak bergantung pada asbab, Allah tidak berhajat pada makhluk. Dibincangkan begitu. Jadi part tu betul, kata-kata Allah tak berhajat pada makhluk tu betul. Tapi gunakan kaedah tersebut untuk menafikan sesuatu yang Allah sebut dalam Quran dan Sunnah, ini suatu manhaj yang batil. Kedua, menetapkan hikmah, iaitu golongan yang mengatakan bahawa ada hikmah. Siapa? Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga salafus salih dan sebagainya. Semua perbuatan Allah ada hikmah. Sebenarnya dalam kata hikmah ni ada 4 kaul lagi. Tapi tak mungkin kita cerita malam hari inilah kerana dia detail. Mu'tazilah kata ada hikmah. Mu'tazilah bersama dengan Ahli Sunnah kata Allah buat ada hikmah. Tapi hikmah tersebut ialah hikmah yang Allah tidak ada kaitan dengan Allah. Allah cipta hikmah munfasilah, terpisah daripadanya. Tak ada kata Allah hikmah, tak, hikmah itu pada makhluk. Ada kata hikmah pada Allah saja. Ni karamiah, bukan pada makhluk. Allah buat, memang Allah nak, Allah sujud, kita sujud pada dia, kita puji dia. Tapi tak boleh kata perbuatan Allah ada hikmah pada makhluk. Ni perbincangan semua detail, semuanya ilmu kalam punya kerja. Semua ilmu kalam punya kerja. Sebab tu saya minta maaf lah, kan ada kawan-kawan kata tak boleh ke jangan salahkan orang. Kita nak faham kaul ni boleh wujud, kenapa? Kecuali kita belajar. Dan punca benda ni wujud memang kerana ilmu kalam. Memang kerana ilmu kalam. Siapa sahaja yang belajar firaq betul-betul akan tahu punca sebab berlakunya mazhab-mazhab ni kerana ilmu kalam. Ahli Sunnah kekal dari dulu sampai sekarang. Dengan kewujudan ilmu kalam lah wujudnya daripada Jahmiyah tukar jadi Mu'tazilah, jadi Jabariyah, Qadariyah tukar, semuanya hujah kalam. Golongan yang tak libat ilmu kalam pun ambil ilmu kalam. Khawarij yang pisah sebab politik, Syiah pisah sebab politik pun last sekali import ilmu kalam, jadi pula pemikiran dia betul. Tiba-tiba yang tak ada hujah yang pergi lari, tak ada hujah dalam politik sana sini, tiba-tiba datang ilmu kalam, ada kaedah. Sebab apa? Kaedah akal, masing-masing ada logik sendiri. Kebenaran tidak didasarkan kepada nas lagi. Itu masalah walaupun sebenarnya kaedah al-kalam bukanlah tak guna semua. Ada kaedah-kaedah yang bermanfaat, logik. Cuma saya sebutkan bahawa boleh kita belajar secara spesifik. Malah daurah, kita berkaitan daurah etis hari itu, secara sedar tak sedar saya guna kaedah al-kalam walaupun saya tak sebut. Bukan bererti kita menafikan ada kebaikan. Kebaikan yang sedikit dibandingkan dengan bahaya yang banyak, lebih baik dilarang. Okey. Itu bab berkaitan perbuatan Allah ada hikmah ataupun tidak. Perbahasan pertama, apakah keburukan dapat dinisbahkan kepada Allah Ta'ala dan apakah apa hikmah di balik kehendak Allah atas sesuatu yang tidak disukainya? Benda buruk boleh tak disebabkan kepada Allah? Ya. Okey. Tengok pada ayat, tengok terus pada hadis yang di sebelah muka surat 157. Nabi baca doa ni, antara doa kunut. Labbaik wa sa'daik. Labbaik wa sa'daik wal khairu kullu fi yadaik wa syarru laysa ilaik ana bika wa ilaika wa tabarakta wa ta'alait. Labbaik wa sa'daik. Labbaik artinya bila Allah panggil kita seru, kita sahut memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, kita panggil labbaik. Labbaik wa sa'daik artinya penuhi panggilan Allah dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh rela hati. Wal khairu kulluhu fi yadaik, dan segala kebaikan berada di kedua tanganmu. Wa syarru laysa ilaik, dan
ya asyarru, kejahatan atau keburukan, asyar laisa ilaik, tidak dinisbahkan kepadamu. Ana bika wa ilaika, aku berlindung dengan, ana bika, aku berlindung denganmu, ada bersandar kepadamu. Ana bika wa ilaika, dan aku kembali kepadamu. Tabarakta wa ta'alaik, tabarakta wa ta'alaik, kamu Tuhan yang maha tinggi, maha suci. Tabarakta wa ta'alaik, Tuhan yang maha tinggi. Okey, hadis ini gariskan kalimah wa syarru laisa ilaik. Kalau ada ayat Quran yang kita skip tu, tuan-tuan boleh tengok balik, perhatikan betul-betul, kita jumpa tempat untuk kita gariskan, iaitu tempat syahid. Okey. Wa syarru laisa ilaik, keburukan tidak dinisbahkan kepadamu. Okey, soalannya, Allah cipta, ada tak dalam perbuatan Allah sesuatu perkara yang buruk? Secara mudahnya, qada-qadar ada buruk, qada-qadar baik, qada-qadar ada tak buruk? Jadi perbuatan Allah ada baik ke, ada buruk tak? Jangan salah. Ini kena betulkan. Perbuatan Allah semuanya sempurna. Asma'ullah, nama Allah semuanya sempurna. Perbuatan Allah semuanya kamal. Dia kata bahawa semua perbuatan Allah adalah al-kamal. Semua nama Allah adalah baik. Kullu asma'illahi husna. Semua nama Allah adalah husna. Wa kullu af'alihi kamal. Semua perbuatan Allah adalah sempurna. Dan semua sifat-sifat Allah sempurna. Jadi tidak ada satu keburukan pun yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau af'alullah, perbuatan Allah atau asma'ullah, semua berkaitan dengan Allah, tidak ada yang kurang, apatah lagi buruk. Tidak ada yang kurang, semuanya sempurna, semuanya terbaik. Nama Allah nama yang husna, yang mengandung segala kebaikan. Jadi kadar-kadar buruk kat mana? Tidak dikatakan af'alullah, tapi kata itu adalah maf'ulatillah, ataupun makhluk Allah. Allah cipta iblis, baik ke buruk? Kebaikan pada Allah. Allah cipta iblis untuk tunjukkan kuasa Allah. Allah boleh cipta Jibril, Allah cipta iblis, Allah cipta orang baik, Allah cipta jahat. Ada hikmah yang Allah nak. Itu kesempurnaan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua adalah menunjukkan kebesaran Allah. Tetapi iblis tu baik ke jahat? Jahat. Itu maksudnya makhluk Allah tu yang jahat. Kejahatan iblis tadi, iblis datang kepada kita. Kewujudan iblis pada kita, baik ke jahat? Baik dan jahat. Jahat bila kita terpengaruh, baik bila kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita beribadah, kita lawan, pahala banyak, manfaatnya banyak. Artinya perbuatan Allah ada hikmah, perbuatan Allah segalanya ada kebaikan. Cuma makhluk Allah cerita tu tak semuanya baik. Ada makhluk yang jahat, ada makhluk yang baik. Jahat makhluk yang Allah cerita sebut tidak jahat secara mutlak. Ada part lain dan part baik. Sejahat-jahat iblis ada kebaikan pada orang beriman. Dengan ada iblis lah kita baca Quran. Berapa ramai orang yang tak ingat Quran. Oh, menari. Bila kena rasuk baru cari Allah Akbar, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Betul? Baru baca ayat kursi, baru cari surah Baqarah, baru ini semua sekali. Kemudian iblis ada kebaikan tidak? Ada kebaikan. Jadi perbuatan Allah mencipta iblis tadi adalah perbuatan yang sempurna, perbuatan yang kamal. Cuma tidak semua makhluk Allah itu sempurna. Bentuk qada qadar, Allah menetapkan segala yang Allah takdirkan adalah sempurna dan baik dan ada hikmah. Cumanya kadang-kadang setengah keadaan tak sesuai dengan keinginan kita. Corona, qada baik ke buruk? COVID-19, kata mana nak baik Ustaz? 7 hari tak bangun. 7 hari kan? Bagi dia farmasi.
Income, farmasi, vaksinnya, sampai kita ada kawan-kawan kita anti vaksin sebab apa? Sebab farmasi. Betul lah. Dia buat bisnes. Dia jual masnya, hand sanitizer, yang cuti tanpa cuti bergaji, tak kerja, tidur kat rumah. Buruk. Jadi Allah cipta satu tu, Allah cipta sempurna. Tapi baik atau buruk pada makhluk Allah. Ada yang boleh tanggapi dengan baik, ada yang tidak. Pada part ni nampak baik buruk. Jabatan runtuh, buruk untuk pengguna jalan raya, untuk ni sebagainya. Tapi kontraktor ketawa senyum. Terus hantar proposal, terus hantar semua kali. Kontraktor kita dah minta maaf. Konsultan, konsultan. Sandarkan ada banyak projek yang ni. Kontraktor kita untung. Jadi kami jumpa di Sandarkan, jumpa lagi sini. Nanti pergi lagi, jumpa lagi. Ini Masya Allah, Rashid, Masya Allah, semoga Allah murahkan rezeki, Allah kembangkan. Masya Allah. Masya Allah. Saya tak minta maaf, saya kadang-kadang saya jarang bagi review terhadap kawan-kawan bagi. Tapi saya doakan. Banyak ada yang sponsor ini itu kawan-kawan, ada yang sponsorkan, ada sponsor apa homestay. Cuma saya tak pandai buat review, buat ayat tak kena, tak pandai buat ayat. Jadi saya doa lah, semoga Allah murahkan rezeki. Tak semua tak pandai saya nak buat review macam orang. Saya dengan jujur dengan Oli punya daging tu sedap sangat, makan satu rumah kejap je habis. Tapi nak buat review tu, kamera nampak tak cantik lah, nampak cakap tak kena lah, susah betul. Saya bukan orang yang review, tapi hanya mampu mendoakan sahabat-sahabat kita. Semoga Allah murahkan rezeki kita semua, insya-Allah. Okey, sekarang kita tengok balik kepada persoalan, adakah boleh kita disebabkan perkara buruk pada Allah? Tak boleh. Pada Allah, yang berkaitan dengan Allah semuanya sempurna. Tapi kita tidak menafikan bahawa Allah mencipta perkara buruk itu adalah sebahagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nafikan yang buruk dah jadi golongan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita pegang kalimah Muhammad dulu insya-Allah. Iaitu kita boleh lewatkan solat, bukan tak lamalah, untuk majlis ilmu, dan lepas kita berjemaah insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Jadi perbuatan Allah semuanya sempurna. Perbuatan Allah semuanya sempurna. Semuanya baik. Kalau ada buruk itu pada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Keburukan tersebut tidak ada makhluk yang buruk secara mutlak, termasuk iblis. Ular, kita rasa ular ni bahaya, buruk, makhluk jahat. Sebab apa? Sebab dia kacau kita. Kita takut. Dia patuk orang. Tapi yang tukang buat tai pinggang tu, tai pinggang kulit, dia cari ular. Betul? Yang suka makan ular sama juga yang suka makan buaya. Buaya jahat bagi setengah orang, tapi setengah orang dia suka. Makhluk Allah begitu. Itu begitu juga qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang ringkas untuk mudah faham. Berlakunya perkahwinan. Siapa nama Syekh? Hanafi. Okey, Ustaz Hanafi kita ni. Okey. Duduk Ustaz, dah tahu dah, duduk Ustaz. Okey. Alhamdulillah, yang hadir di kalangan kita ramai di kalangan ustaz-ustaz, asatizah, jazakumullah khairan. Semoga ilmu kebaikan dapat disebarkan kepada anak-anak murid masing-masing, insya-Allah. Ustaz Hanafi nak kahwin. Perkahwinan berlaku Hanafi dengan Hanafiyah. Contoh Contoh. Kalau yang kena Hanafiyah tu tak sengaja. Contoh. Sekarang ni baca salam dah ramai bujang semula. Satu ketika dulu kurang bujang. Semua dah kahwin. Dihapuskan kebujangan, termasuk kita punya Zat Jahir. Di last bujang terakhir. Sekarang ni datang bujang baru ramai. Jadi yang di luar sana nak cari calon boleh kontak dengan boleh baca salam. Ramai bujang-bujang kita sekarang ni. Okey. Katalah Ustaz Hanafi kahwin dengan Hanafiyah. Perkahwinan berlaku dua orang, satu pasangan. Itu qada baik ke buruk? Baik bagi Hanafi. Buruk bagi yang nak kejar Hanafiyah tu. Dia nak kejar tak dapat. Alah, Hanafi pula dapat. Lama aku tackle, duit habis, gaji keluar, potong, bagi hadiah semua sekali. Penat pakai, beli baju baru. Kan, makan tak makan, beli baju branded.
nak ambil hati, tengok tak dapat juga. Jadi buruk bagi dia. Itu masuk qada qadar yang buruk. Qada buruk bukan artinya bukan ketentuan Allah buruk, tapi buruk bagi setengah orang kerana tidak sesuai dengan maslahah dia, tidak sesuai dengan keadaan dia. Itu nama qada qadar yang buruk. Okey, dah faham yang tu, kita skip terus. Okey, yang penting tengok ni, tengok pada muka surat 158 tu penting. Nabi Khidir alaihi salam ketika pecahkan atau lubangkan sampan, lubangkan sampan, bunuh budak-budak, dan bunuh seorang kanak-kanak, dan macam-macam perbuatan pelik yang dilakukan. Bila Khidir jawab, bila hujung sekali sebelum berpisah, Khidir beritahu apa sebab dia buat. Tengok pada ayat 79. Dia kata, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha. Gariskan kalimah fa aradtu an a'ibaha. Aku nak rosakkan dia. Bila nak rosakkan sampan, walaupun perintah Allah, tapi dia tak kata Allah suruh. Ni adab. Bila kita tahu bahawa apa yang Allah suruh semuanya sempurna, walaupun pada ketika itu kita buat, kita rasa ini dengan perintah Allah, tapi tak boleh menisbahkan perkara buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu penceramah kata segala yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Ini bukan menyatakan akidah Qadariyah. Ramai orang kata ni Qadariyah ni. Tak. Ini sebagai adab dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sabit daripada setengah pada salaf mengatakan begitu. Jadi Allah ciptakan segala-galanya dari segi ciptaan, namun menisbahkan keburukan pada Allah bukan manhaj yang benar, bukan cara yang betul. Khidir AS kata fa'aradtu an a'ibaha, aku nak rosakkan kapal ni. Sedangkan dia jangan cerita tentang apa hikmah kenapa Allah suruh, tapi dia sebut aku yang bocorkan kapal. Namun ketika cerita tentang hikmah, tengok pada ayat 82, budak yang dibunuh tadi, bila dia kata fa'arada rabbuka, gariskan kalimah fa'arada rabbuka, Tuhan kamu menghendaki ayyablugha ashuddahuma. Ini bukan budak bunuh, ini cerita tentang tembok yang dibina. Jadi dua orang anak yatim tadi. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Rabbmu, iaitu Allah, ingin supaya dua budak-budak tadi membesar. Bila dia dah besar, dia akan keluarkan harta yang di bawah tembok yang aku bina. Jadi bila kebaikan, kata fa'arada rabbuka. Tapi bila kita benda yang mengaibkan atau benda yang buruk dipandang sebagai buruk, ketika itu fa'aradtu an a'ibaha. Nampak kaedah bagaimana Khidir bercakap, sebab mereka tidak menisbahkan kepada Allah perkara yang buruk. Sama juga ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadda'a apa dia? Wida', pisah. Pisah dengan baik lah. Pisah dengan baik. Qila, apa dia qila? Qila ialah bergaduh, pisah dengan buruk. Allah kata ma wadda'aka rabbuka. Wadda'a rabbuka. Wa ma qala, tak sebut wa ma qala rabbuka. Tak. Kerana pisah dengan baik, mana tinggalkan yang baik. Allah kata Allah tak pernah tinggalkan kamu walaupun dengan cara baik ataupun dengan cara Allah apatah lagi Allah marah. Sebab tak kata Ummu Jamil, wahyu tak turun, Muhammad, mana syaitan kamu? Syaitan kamu dah tinggalkan kamu ke? Allah kata wida' pun tak pernah, apatah lagi qila. Tinggalkan dengan baik pun Allah tak pernah tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi tinggalkan dengan keadaan marah. Allah tidak pernah tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada ketika waktu duha ataupun waktu malam. Walaupun sama ada waktu senang ataupun waktu susah. Okey. Contoh yang paling mudah. Okey, tengok juga pada ayat yang kedua. Tengok pada ayat yang ketiga. Jadi yang dua ni satu contoh, dua ayat. Yang kat bawah kata-kata Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan bila aku sakit, siapa sakit? Aku. Sepatutnya dia kata Allah yang sakit, bukan dia nak sakit. Ibrahim nak sakit kan Allah yang berikan penyakit? Allah yang berikan penyakit, tapi disebut wa idza maridtu, bila aku sakit. Tapi bila sembuh, fahuwa yashfin, dialah yang menyembuhkan.
ada masalah. Bukan menisbahkan penyakit tu. Bukan kita penyakit daripada mu itu tidak mengandungi satu cacian ataupun satu perkara yang aib. Tak beradab. Itu yang tak boleh menisbahkan suatu keburukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menisbahkan keburukan bahawa Allah yang mencipta, Allah berkuasa mencipta segala-galanya, tak salah. Ini dalam bab adab. Dalam bab adab, malah hakikatnya begitu dengan kefahaman yang kita terangkan tadi. Okey, secara mudah nak fahamkan. Jadi af'alullah, perbezaan antara af'alullah dengan maf'ulatihi. Perbuatan Allah dan apa yang dibuat, makhluk yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, pakar bedah. Orang yang bedah, dia nak bedah. Pakar bedah tu dia bedah. Pakar bedah tu buat benda baik ke jahat? Baik, nak sembuhkan orang. Tapi itu nama fi'il dia. Tapi kesan daripada perbuatan dia, ada anggota yang dirobekkan, darah, tinggalkan luka dan sebagainya, sementara nak sembuh. Baik ke buruk? Buruk. Jadi kita tak kata, doktor ni bodoh, doktor ni bedah ada luka pula kat badan. Tak, kita tak kata. Tak. Parut lagi, apa lagi? Tak. Ada sesuatu yang diinginkan doktor. Doktor nak sembuhkan kita. Jadi kita boleh terima. Kita boleh terima. Begitu juga segala musibah yang Allah berikan pada kita. Kita hidup untuk akhirat. Lupa sangat dengan dunia. Allah berikan kita musibah sikit, ingat pada Allah. Kembali kepada Allah. Allah. Sebab Allah bagi musibah. Sepatutnya kita boleh reda dengan musibah-musibah kerana kebaikan yang banyak. Okey, jawapan ringkas untuk tajuk kita ni, boleh ke tidak menisbahkan keburukan pada Allah? Tidak boleh. Untuk af'alullah semua sempurna, tapi maf'ulatillah, apa yang Allah cipta, itu makhluk Allah, apa yang Allah kesan daripada Allah, ada bukan kerana perbuatan Allah tak sempurna, tapi kerana ada hikmah di sebaliknya. Allah inginkan kebaikan dari dalam aspek tertentu. Terus masuk pada muka surat 161. Apa hikmah di balik kehendak Allah atas sesuatu yang tidak disukainya? Allah kat dunia ni ada yang benda Allah sayang, ada yang Allah tak suka. Tiba-tiba ramai pula penjahat, ramai pula tak solat, ramai pula tersebar pula zina. Kenapa Allah tak matikan dia orang je? Kat dunia ni ramai penjahat, kenapa tak mati saja? Ramai scammer, kenapa mereka tak mati? Ada pula yang masih hidup, masih lagi handsome, masih lagi dimuliakan. Kalau kat cerita tu ramai pemimpin jadi macam tu, tapi tu cerita. Cerita tu ada je begini dan begitu. Tapi kalau cerita tu betul sekalipun, kenapa mereka masih hidup dengan senang lenang? Orang-orang kaya dan sebagainya, macam-macam. Ni jawapannya. Kenapa masih wujud? Contohnya, okey, saya bagi jawapan terus sebabkan waktu masa. Okey. Apakah hikmah di sebalik kehendak Allah atas bila Allah cipta suatu benda yang Allah tak suka? Hikmahnya apa kata? Kehendak Allah ada dua makna. Satu, mana Allah nak sesuatu, ada dua jenis. Satu, Allah nak benda tu wujud. Allah memang nak benda tu. Itu benda baik. Kalau Allah nak, maksudnya Allah nak solat, kita solat, itu dah benda baik, confirm. Allah nak kita puasa, Allah nak kita ibadah, Allah nak segala kebaikan, itu kehendak Allah secara zatihi atau li nafsihi. Memang kita nakkan benda tu. Kadang-kadang Allah ciptakan sesuatu, Allah nak sesuatu di sebaliknya. Sesuatu yang disebabkan olehnya. Allah cipta iblis sebab supaya kita bertaubat. Jadi Allah bukan nak iblis tu. Iblis ni benda buruk, penjahat. Allah tak nak dia ni, tapi Allah nak kita bertaubat. Jadi Allah berikan adanya kesesatan supaya kita bersyukur. Alhamdulillah Allah selamatkan saya daripada kumpulan yang sesat. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang kita terlibat dengan suatu kesalahan, barulah kita rasa bersyukur. Alhamdulillah, nikmatnya kenal dengan sunnah Nabi SAW, nikmatnya belajar di sini, nikmatnya begini. Dulu saya tak faham. Jadi ada hikmah sebenarnya. Bila Allah cipta suatu perkara yang buruk, ada hikmah. Itu maksudnya hikmah di sebalik perkara yang buruk. Jadi benda buruk mesti ada hikmah dan kebaikan di sebaliknya yang kita tahu ataupun kita tidak tahu. Kalau kita tahu, kita sebut. Tak tahu, kita yakin perbuatan Allah itu maha
sempurna, ada hikmah mu'allalah bil hikam. Ada hikmah yang begitu banyak, kita tidak tahu apakah hikmahnya. Kalau tahu kita sebut, dan tak tahu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 162. Pembahasan kedua, apa hikmah di balik penciptaan iblis, musibah dan ujian. Tadi kita tak tahu. Jadi kata Ibnu Qayyim, mudahnya atau kata Syekh Ibrahim, Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Hamad, okey, beliau senaraikan. Tu nombor muka surat 163. Beliau senaraikan 6 hikmah di sebalik adanya musibah dan ujian, termasuk penciptaan iblis. Boleh baca sendirilah masing-masing, itu semua mudah faham insya-Allah. Kemudian soalan 165, hikmah di balik penciptaan musibah dan kepedihan. Yang ini penciptaan iblis. Yang ini hikmah di sebalik musibah dan ujian. Ibnu Qayyim kata, bab ini jarang orang sebut. Biasa sebut hikmah di sebalik ciptaan Allah, hikmah di sebalik ini. Tapi bab buruk, hikmah dengan adanya musibah, hikmah dengan adanya maksiat, hikmah di sebalik perkara-perkara buruk jarang disebutkan. Jadi tuan-tuan boleh baca 165, 166, 167. Semua tu mudah insya-Allah. Semua tu mudah faham dengan mudah. Cuma tuan-tuan tengok nombor 168 tu nombor. Nombor ni hikmah-hikmah di sebalik musibah. Nombor 1, melahirkan ubudiyah. Dengan adanya benda buruk ni lah kita betul-betul kita tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Musibah ataupun hatta syaitan sendiri. Kalau benda baik dapat, kita syukur. Benda buruk dapat, kita sabar. Ini hikmah. Yang kedua, kebersihan hati dan terbebas sifat buruk. Kalau tak, sombong. Kau lah paling hebat. Tak pernah kena. Kena sendiri baru tahu. Tak payahlah kutuk orang. Kita pun kadang-kadang boleh kena juga. Contohnya, tidak menjadi sombong, tidak jadi belagak. Ketiga, menguatkan orang yang beriman. Dengan musibah lah menjadikan orang beriman makin kuat, makin doa kepada Allah. Ada orang kafir kata, takutlah wahai kaum muslimin, musyrikin nak serang. Kita belajar bab akidah kita. Bila berlakunya peperangan selepas Uhud, bila mereka dengar ada makhluk, mana ada orang jahat nak serang sekali, makin bertambah iman mereka. Musibah yang Allah timpakan kepada orang beriman akan menambahkan iman mereka. Keempat, menyaksikan kekuasaan rububiyah dan ketundukan ubudiyah. Bab rububiyah Allah, kita makin agungkan Allah, dan kita makin besarkan Allah Subhanahu wa taala. Makin kenal Allah, makin kenal kuasa Allah. Allah cipta, walaupun Allah ada iblis, tapi Allah cipta Jibril. Walaupun iblis dan walaupun ada qarin ataupun adanya al-waswasil khannas, duduk, kita tak nampak dia, duduk pula ke hati kita. Inilah medan permusuhan, tak kenal, tapi kita ada qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah cipta, ada kekuatan yang ada pada kita. Bila kita bergantung pada Allah, sebut nama Allah, syaitan khannas lari. Kita nampak kuasa rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita nampak ubudiyah, kita makin dekat, makin bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, meraih keikhlasan dalam berdoa, kejujuran dan bertaubat. Betul lah, ada musibah, ikhlaslah. Kalau tak, doa main-main. Bila ada musibah betul-betul sakit, kita betul-betul minta dengan Allah. Bacalah terus tu sampai pada nombor, semua hikmah ni mudah faham. Jadi 16 sampai muka surat 178. Semua ni hikmah di sebalik musibah, dan dia tidak melibatkan teknikal untuk faham. Jadi insya-Allah kita mudah faham. Perbahasan ketiga, apa hikmah di balik penciptaan dan ditakdirkan kemaksiatan. Ini maksiat pula. Tadi tentang musibah. Pertama iblis. Yang kedua musibah, bencana. Yang ni berkaitan dengan maksiat. Ini satu lagi yang jarang dibincangkan. Tuan-tuan boleh baca hikmah nombor 1 sampai nombor berapa tadi disebutkan? Banyak ni, 25 sampai nombor 25. Hikmah di sebalik wujudnya maksiat disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Yang penting beliau terangkan tentang bab qadariyah jabariyah tu penting. Yang penting kita kata hikmah ni takkan difahami oleh golongan qadariyah ataupun jabariyah. Hikmah ni, sebab itulah mereka yang ahli kalam ni, mereka kata tak ada hikmah. Sebab mereka takkan mampu faham. Ada maksiat. Kalau golongan qadariyah kata, apa hikmahnya? Sepatutnya humban dekat neraka. Dia buat dosa. Jabariyah kata, apa hikmahnya? Semua Allah buat.
Dua-dua takkan mampu faham. Itu Ibn Qayyim kata. Jadi disebutkan hikmah, Ibn Qayyim kata kalau kita tengok betul-betul segala perbuatan Allah, walaupun dalam bab kesempurnaan sempurnalah, tapi sampai bab maksiat sekalipun, bila diperhatikan kita nampak hikmah yang begitu banyak. Beliau senaraikan di sini 25 hikmah, dan itu hanya sebahagian daripada hikmah-hikmah kewujudan maksiat di atas muka bumi. Ramai orang dakwah pada non-Muslim, kalau agama Islam, kalau Tuhan betul-betul wujud, kenapa masih wujud kezaliman? Kenapa masih wujud orang yang miskin? Kenapa masih... Beginilah kita akan jumpa jawapan tu ada dalam buku kita. Boleh buka, hadam betul-betul, sediakan jawapan untuk berdepan dengan orang-orang yang tidak faham tentang masalah ini. Dia fokus balik kepada apa? Balik kepada kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Perbahasan yang keempat, apakah wajib redha terhadap segala yang ditakdirkan Allah? Ini saya tak baca. Tuan-tuan baca faham insya-Allah. Jawapannya tidak. Semua yang berlaku adalah dengan qada' Allah. Tetapi kalau perkara musibah, kita redha. Musibah memang Allah tetapkan, kita tak ada pilihan. Tapi berlaku perkara maksiat, berlaku, dan perkara yang mengaibkan kelemahan-kelemahan kita, tak belajar, tak pandai mengaji, tak pandai semua benda keaiban, tidak boleh kita redha dengannya. Kita perlu mengambil asbab untuk sempurnakan kehidupan kita yang kurang. Jelas? Itu jawapannya ringkas. Juga kerana faktor masa, kita ni semua memang jawapan begitulah. Jawapan begitulah, tuan-tuan boleh dapat jawapan secara umum. Cuma detail ni tuan-tuan perlu baca. Ada 3 jawapan tu. Ada 3, atau sebenarnya kalau ikut buku asal ada 4. Oh, ada 4 ni. Ada 4. Memang ada keempat. Jawapan keempat tak dihitamkan. 4 cara jawab. Keempat-empat ni, dan ni sangat penting. Tapi tuan-tuan baca, cuma dia mudah faham insya-Allah. Mudah faham. Saya cuba fokus kepada jawapan yang perlu pada bab yang perlu pada kefahaman secara yang agak teknikal. Fasal ketiga, pelbagai masalah seputar takdir dan jawapannya. Boleh ke fungsi? Boleh ya? Fungsi dia. Okey, pertama, kita baca tajuk lah. Baca tajuk, kita bagikan kesimpulan. Jawapan sekali imbas. Fasal ketiga, berbagai permasalahan seputar takdir dan jawapannya. Perbahasan pertama, masalah qadar yang tetap dan qadar yang tergantung. Qadar yang mu'allaq dan qadar yang mubram, atau qadar yang musbat. Atau penghapusan dan penetapan qadar serta bertambah dan berkurangnya umur. Ringkasnya, qadar ada 2. Qadar ada 2. Secara ringkas. Yang pertama dipanggil qadar musbat. Qadar al-musbat, lafaz ini yang lebih tepat, tapi dikenali juga sebagai qadar mubram. Qadar mubram ditemukan dalam banyak kitab tauhid atau kitab Ahlul Kalam, disebutkan dengan lafaz mubram. Di qadar dipanggil mas'al qadar al-musbat wal qadar al-mu'allaq. Qadar ada 2. Satu, qadar yang confirm, takkan terpadam, mesti terjadi, tak ada perubahan berlaku. Qadar di mana? Qadar yang musbat, yang confirm, yang tetap. Qadar yang tetap itu tetap, atau namanya qadar musbat, atau buat kurungan mubram. Mubram. Apa dia? Qadar yang tercatat dalam Lauhul Mahfuz, takkan berubah. Dengan bahasa lain, qadar dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala takkan berubah. Itulah dia. Apa yang Allah tahu akan terjadi, itu yang terjadi. Apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz takkan terlepas, tetap terjadi. Itu qadar yang dipanggil sebagai qadar yang tetap. Sebahagian daripadanya kita tahu jenisnya. Bila dah berlaku, kita tahulah itulah qadar yang mubram. Contohnya, lahir jadi orang Melayu, mubram lah tu. Tak boleh berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku Arab, ya Allah. Panjangkan hidungku, ya Allah. Pancungkan, putihkan, tak payahlah. Itu dah mubram dah. Confirm orang Melayu, tukarlah. Cakap macam Arab, macam Piramli sekalipun, tetap Melayu juga. Itulah kita. Muka kita, bangsa kita, warna kulit kita, apa yang dah berlaku, itu antara yang mubram. Tapi yang belum berlaku,
Yang berada dalam ilmu Allah tu mubram, yang kita tak tahu lagi, yang berada dalam catatan malaikat, iaitu catatan kita ada catatan, satu catatan Lauhul Mahfuz, catatan yang umum. Kemudian catatan pada malaikat. Bila Allah perintahkan malaikat catatkan 4 perkara pada janin tadi, itu catatan yang muallaq selagi ia belum berlaku. Sebelum dia belum berlaku. Jadi catatan-catatan yang ada dalam buku malaikat, sama ada catatan sepanjang hidup ketika kita dalam janin, ataupun catatan hauli tiap-tiap tahun ketika malam Lailatul Qadar, dan catatan yang berlaku pada tiap-tiap hari, malaikat yang bertukar shift waktu asar dan waktu subuh. Catatan harian ini semua catatan pada malaikat. Malaikat pun tak tahu. Allah perintahkan beri rezeki pada dia kalau dia minta. Jadi dapat tak dapat, tengok kalau dia minta ke tak minta. Selamatkan dia kalau dia doa. Contoh, ada catatan yang muallaq, yang ada syarat, yang tergantung, yang belum kita tak tahu. Jadi malaikat, tak ada seorang malaikat pun yang tengok dan tahu apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Suatu ada ahli kalam dia kata Allah tak bercakap malaikat pergi salin kat Quran, kat Lauhul Mahfuz. Tak ada. Lauhul Mahfuz hanya rahsia Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hanya ikut arahan. Apa yang ada dalam arahan Allah pada malaikat, Allah sendiri tak bocorkan apa yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Allah beritahu malaikat ikut. Ini kuasa Allah, tunjukkan kuasa Allah, zahirkan kuasa Allah. Walaupun malaikat mencatatkan untuk berikan rezeki, malaikat sendiri tak tahu rezeki kita kadar mana. Ini rahsia Allah. Jadi malaikat catat tahu nyawa begitu dalam catatan sampai masa Allah perintahkan lain. Artinya malaikat pun tidak mengetahui perkara ghaib, hanya Allah. Allah Subhanahu wa taala beritahu pada malaikat dengan catatan, dengan arahan, namun arahan itu boleh berubah dengan kehendak Allah, menunjukkan kuasa Allah bahawa la ya'lamul ghaib illallah. Tak ada siapa tahu perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebahagian daripada perkara ghaib kita rasa ghaib, tapi malaikat tahu tu ada. Tu ghaib yang dia kata bukan ghaib yang mutlak. Itu ghaib nisbi. Pada kita ghaib, pada malaikat tidak ghaib. Pada kita ghaib, pada jin tak ghaib. Pada kita tak tahu apa yang berlaku di sebalik bilik, tapi orang kat sebelah dia tahu apa yang berlaku. Itu nama ghaib nisbi. Ghaib ikut pada konteks tertentu, pada keadaan tertentu. Okey. Ini masalah berkaitan dengan qadar yang mubram tetap. Permasalahan yang kedua, pembahasan yang kedua. InsyaAllah kita pukul 2, 10 minit kita solat terus insyaAllah. Saya nak habiskan tajuk ni dan kita tengok, kita baca tajuk je. Tajuk fahamkan, tajuk kita fahamkan. Sebab tajuk ni penting. Apakah manusia berada dalam keadaan terpaksa atau diberi pilihan? Kita hidup kita ni, kaedah yang selalu disebut bahawa manusia ini berada dalam hal insan musayyar am mukhayyar. Kita hidup ni ditentukan oleh Allah ke ataupun kita hidup dengan pilihan kita? Kata Jabariyah, hidup musayyar. Kita ni hanya seperti apa? Allah tetapkan semua-semua seperti kapas yang diterbangkan oleh angin. Begitulah. Seperti robot atau seperti pelakon. Kata batiniah, kita berlakon saja. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu musayyar. Iaitu kita hidup dengan berada dalam keadaan terpaksa atau diberi pilihan. Artinya kita sendiri memilih. Allah tak kata qadariyah, kita pilih 100%, Allah tak masuk campur. Kita sendiri ciptakan diri kita. Kita yang cipta perbuatan kita sendiri. Allah tak masuk campur. Tak boleh kata Allah cipta benda buruk. Kata Jabariyah, dia kata kita ni segalanya Allah tentukan. Kita tak ada apa-apa. Yang betul mana? Pertengahan. Apa yang Qadariyah cakap betul. Dalam bab pilihan, memang kita ada pilihan, tapi bukan kita ciptakan. Apa yang Qadariyah, Jabariyah kata, kita ni ditakdirkan. Betul. Tapi bukan tiada pilihan. Yang ni ana rasa Ustaz Yasir sebut tadi ya. Bab dengan Ustaz Yasir dah bincangkan tadi kan. Ya, jadi skip terus. Terus masuk pada pembahasan ketiga. Apakah manusia berada dalam keadaan diberi petunjuk atau disesatkan? Ini pun baca je. Dia panjang. Tapi tak susah.
kita hidup ni berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah bimbing, Allah bantu, Allah ciptakan kita dalam keadaan semua sama, tak tahu sesuatu. Kemudian orang yang ikut perintah Allah, Allah akan bimbing, Allah akan berikan petunjuk dan hidayah. Orang yang sesat, itu orang yang Allah biarkan dia sendiri. Allah tak tolong dia. Bila dia jauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala, takkan Allah tinggalkan seorang hamba kecuali dia sendiri yang melakukan sebab untuk ditinggal, untuk tidak jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ringkasannya lah. Kita boleh baca nanti insya-Allah. Dia tak nak. Faman yudrillah fala man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa Allah bagi hidayah, tak ada siapa boleh sesatkan dia. Allah bagi hidayah. Memang dia minta kepada Allah, Allah bagi petunjuk. Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan, artinya Allah tak ada siapa yang bagi hidayah, artinya apabila Allah tinggalkan dia tanpa bimbingan. Itu makna sesat. Disesatkan bukan bererti Allah dia baik jadi sesat. Macam soalan tadi, orang beriman, orang tahu kita beriman selama sepanjang tahun, tiba-tiba sepanjang hayat, tiba-tiba masa mati Allah sesatkan kita? Tak. Maksud Allah sesatkan bukan Allah sesatkan kita, tak. Allah biarkan kita. Bila kita tak bergantung pada Allah, tak nak ikut hukum Allah, Allah biarkan. Bila Allah biarkan, artinya kita berada dalam kesesatan. Sebab tu hidayah, petunjuk Allah, lawannya dalalah. Dalalah artinya kita terbiar. Tuan-tuan boleh baca nanti insya-Allah lebih detail, mafhum. Kemudian kita masuk bab ketiga. Okey, bab ketiga apa? Penyimpangan dalam memahami qadar. Tengok nombor je. Tengok nombor saja. Tengok muka surat 219. Pertama, berdalih dengan qadar atas perbuatan aib dan dosa. Ini semua kesalahan-kesalahan manusia dalam bab qada dan qadar. Pertama, buat dosa, kata qada qadar. Ini kita dah bincangkan tadi. Terus skip nombor 2, muka surat 220. Tidak membantu orang yang memerlukan pertolongan dan kesusahan dengan alasan bahawa yang menimpa mereka itu terjadi dengan kehendak Allah. Ini macam surah Yasin lah. Tengok ayat sebelah tu. Ayat 221. Kata kalau mereka ni, kalau Allah nak bagi rezeki dia, dia dah kaya dah. Tak payah kita tolong dia. Memang Allah tetapkan dia miskin. Tak payah lagi tolong dia. Ini kesalahan dan qadar. Jawapannya pun kita dah bincangkan. Boleh tengok sendiri. Yang ketiga, kita baca kesalahan saja. Kesalahan. Kalau tuan-tuan rasa tak faham Ustaz, stopkan Ana. Ana akan baca, akan terangkan. Yang ketiga, tidak melakukan sebab-sebab ikhtiar dengan dalih tawakal kepada Allah serta pasrah kepada qada dan qadar. Ini juga kita faham, jawapannya pun kita tahu. Boleh baca. Tapi kalau tak faham, tanya insya-Allah. Perkataan yang menyimpang dalam masalah takdir. Tadi semua perbuatan. Sekarang ni tadi salah faham. Sekarang perkataan yang menyimpang. Tengok nombor 1, muka surat 230. Berdoa dengan ucapan Allahumma inni la as'aluka raddal qada walakin as'aluka lutfa fi. Doa ni salah. Doa ni Nabi tak ajar dan maknanya salah. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku tidak meminta supaya kamu tolak qadar. Tolak qada apa yang telah kamu tetapkan. Tetapi berlembutlah dan kasihanlah aku. Salah kat mana? Kita memang diminta untuk berdoa tolak qadar yang buruk. Doa ini menolak qadar yang buruk. Artinya memang benda itu berlaku. Corona tu tak berlaku corona, tapi kita minta Allah selamatkan daripada kita. Kalau Allah tetapkan terjadi, kita minta Allah angkat musibah daripada minta. Tapi apa yang berlaku pada Allah tetapkan, Allah nak ia akan terjadi. Tapi kita diminta untuk berdoa dijauhkan daripada perkara yang buruk. Yang kedua, ini bab ucapan. Ucapan mengatakan keadaan atau takdir telah menghendaki demikian dan demikian. Ni nasib, ni keadaan dah menetapkan dia. Memang keadaan macam tu. Kita boleh sebut dengan syarat maksud kita Allah. Tapi perkataan tadi salah. Yang tetapkan segala perkara bukan keadaan tapi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ucapan dia kata apa? Masya Allah wa syi'ta. Dengan kehendak Allah dan kehendak fulan. Tukar pada Masya Allah thumma syi'ta. Dengan kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Dengan pertolongan Allah kemudian pertolongan si fulan. Kita kata kereta saya rosak tengah jalan waktu malam tengah highway. Dengan pertolongan Allah kemudian pertolongan seorang hamba Allah ni,
Jadi dengan pertolongan itu betul. Kemudian jangan sebut dengan pertolongan Allah dan pertolongan si fulan, bukan dan, dengan. Itu kemudian perlu sebutkan kemudian. Perbincangan panjangnya saya yakin tuan-tuan dah belajar Ustaz Fashan di Qaulul Mufid. Yang keempat, ucapan lain. Dia kata innallaha ala ma yasha'u qadir. Bukan dia kata innallaha ala kulli syai', dia kata ma yasha'. Allah berkuasa atas apa yang dikehendakinya. Kita kata innallaha ala kulli syai'in, bukan ma yasha'. Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Ini perkataan ni kenapa macam tu boleh baca. Yang kelima, ucapan bahawa kehendak rakyat merupakan kehendak Allah. Ini demokrasi punya. Tuan-tuan baca sendirilah. Ada jawapannya ringkas. Allah kehendak rakyat. Tidak mungkin majoriti itu betul selama-lamanya. Kalau orang jahat ramai, orang Islam dipinggirkan, memang banyak pun. Ada 2 calon. Satu tu Masya Allah soleh baik, kalah. Yang menang yang tak boleh pakai. Dah ada ramai kroni. Jadi kata tadi salah. 6. Ucapan sebahagian orang awam, ini adalah hujan yang tidak tertimbang. Banyaknya sampai tak ada siapa tahu jumlah dia. Tak, Allah tahu. Hujan walaupun nampak sikit, Allah kata tidak ada sesuatu pun kecuali tercatat dengan kadar yang maklum. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin maklum. Tidak ada sesuatu pun yang wujud kecuali semua daripada khazanah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami tak turunkan sesuatu, iaitu berkaitan dengan hujan, tak turunkan segala perkara kecuali dengan kadar yang diketahui. Berapa titik hujan, satu titik tu ada berapa dia punya nisbah dan sebagainya, semuanya detail di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, boleh baca dengan detail. Yang ketujuh, sebagian orang mengatakan kalajengking, ini yang anda sebut tadi, soalan daripada Syekh. Kalajengking mendahului takdir, sedangkan ular adalah diperintahkan. Arab ni dia takut sangat kalajengking. Kalajengking ni hebat. Nampak kalajengking lari. Nampak ular tengok dulu. Kalau tengah sembahyang nampak kalajengking berhenti. Kalajengking tak kenal orang, ular ditinggal. Maksudnya kalajengking ni sifat dia, nampak orang dia terkam. Ular dia tak nak jumpa orang. Tapi betul lah tu sifat kalajengking begitu. Dia kebanyakan begitu, tapi tak semuanya begitu. Dia perkataan salah kat mana? Satu, dia kata kalajengking mendahului takdir. Mana boleh? Tak ada sesuatu pun mendahului takdir. Hatta hadis kat bawah tu, kalaulah al-ainu haq walau kana syai'un sabiqal qadri la sabaqathul ain, atau sabaqathul ain. Ain ni satu benda yang betul. Penyakit ain. Kalaulah ada sesuatu yang boleh terlepas daripada qada qadar, sudah pasti ain adalah benda tersebut. Artinya bahaya, memang bahaya ain. Kena sebut Masya Allah. Kagum satu benda, sebut Masya Allah. Takut terkena ain. Kalau tak kerana qada qadar dan kuasa Allah, mungkin ain ini menimpa kita. Tapi qada qadar Allah, Allah menimpa siapa yang Allah kehendaki, dan Allah lepaskan siapa yang Allah kehendaki. Faham maksudnya jelas insya-Allah? Okey. Pembahasan ketiga, kesalahan terhadap takdir sebelum ianya terjadi. Sebelum terjadi sesuatu, ada 3 kesalahan utama. Pertama, buat sesuatu confirm tanpa sebut Masya Allah. Itu pertama. Atau tanpa sebut insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Bila benda belum berlaku, jangan yakin sangat. Walaupun yakin macam sekalipun, sebut insya Allah. Yang kedua, kurang yakin bahawa akibat yang baik pasti ada pada ketakwaan dan orang bertakwa. Dah berada di pihak yang betul, bercakap dengan kata yang betul, beramal yang betul, lepas tu duk risau, diganggu atau rasa kalah dengan yang kebatilan. Ini Allah kata, Allah dah beritahu pada wal aqibatu lit taqwa wal aqibatu lil muttaqin. Selagi kita berada jalan yang betul, insya-Allah Allah menangkan, walaupun kita zahirnya kita lemah. Dikurang yakin dengan qada Allah, menyebabkan ramai orang tak mampu menyatakan kebenaran, tak mampu untuk melakukan tanggungjawabnya, kerana takutkan kemaslahatan dunia hilang. Ini salah satu daripada kesilapan dalam qada qadar. Tak yakin dengan kalamullah wal aqibatu lit taqwa ataupun wal aqibatu lil muttaqin. Ketiga, bersumpah terhadap Allah.
Ni bukan bersumpah dengan nama Allah, bersumpah terhadap Allah. Dia kata apa? Demi Allah. Ni jahat ni, confirm neraka ni. Demi Allah, dia ni Allah takkan ampunkan dia. Dia ni sepak mak dia. Saya tengok yang video ke mak, ayah dia, ayah tiri ke apa yang kat famous ni, dia lompat sepak bawah dia. Kita marah, tapi jangan kata demi Allah, Allah takkan ampunkan dia sebab dia sepak bapak dia. Tak boleh. Jangan bersumpah atas nama Allah terhadap sesuatu yang kita tak tahu dan dia belum terjadi. Mungkin saja Allah ampunkan dia sebesar manapun dosa dia. Hatta dosa syirik, kalau dia belum mati. Kalau dah mati tak? Dah mati, apa yang dibawa itulah manusia habis. Tapi dia buat dosa syirik, tetap Allah ampunkan kalau bertaubat kepada Allah selagi dia masih hidup. Sebut 3 dan 4. Yang keempat, meminta di muka surat 244. Meminta diperlihatkan masa depan kepada para dukun dan peramal. Ni sama ada ramal pakai tapak tangan ke, pakai apa ke, atau dengan teori-teori. teori macam-macam lah. Kalau nak cerita, minta maaf, saya bukan nak menegur, nak cerita tentang konspirasi. Betul, ada orang jahat buat konspirasi, orang kafir konspirasi wujud. Siapa menafikan konspirasi secara mutlak itu kejahilan. Siapa yang percaya pada konspirasi sehingga seolah-olah meramal masa depan atau rasa confirm berlaku begini sehingga semua perkara ditafsirkan dengan itu juga salah satu daripada kesilapan dalam memahami qadar dan qadar. Tapi dengan perlu fahamkan lebih detail lah, tidak segitu saja. Maksudnya orang yang meramalkan masa depan dengan penuh yakin. Pembahasan keempat, kesalahan terhadap takdir setelah ia terjadi. Tadi 4 perkara sebelum berlaku satu perkara. Ni setelah terjadi, pertama menolak takdir, tak terima. Dia pula asyik persoalkan Allah. Allah kata la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah, bukan Allah yang dipersoalkan, mereka yang dipersoalkan oleh Allah. Takdir berlaku, jangan tanya, ya Allah kenapa saya yang kena, ya Allah kenapa anak saya yang mati. Allah kata, bukan Allah yang kamu tanya. Hari kiamat kamu Allah tanya, kenapa kau tak sabar? Kenapa kau tak terima? Kenapa kau tak beriman? Allah yang akan tanya, bukan Allah yang ditanya. Yang kedua, ucapan lau. Kan bagus kahwin dengan Siti. Kan bagus kahwin dengan Siti hari tu. Ni dia datang ngurat tak nak terima. Pergi kahwin dengan Joyah. Tengok-tengok Siti dapat harta peninggalan bapak dia. 600 juta. Lepas tu dia mati pula. Kalau dia mati pula dapat 300 juta, separuh. Ini lau. Kalau. Ketiga, kalimah laita, alangkah. Seandainya, lebih kurang dengan lau. Yang keempat, melempiaskan perasaan hati sebagai perintangan terhadap takdir. Meraung ketika meratap ketika kematian. Itu contohlah. Yang kelima, dengki. Orang tu baik, orang tu elok-elok, kita cantik. Tu rezeki Allah, takdir Allah pada dia. Yang pergi dengki kat dia buat apa? Orang tu muka handsome, buat apa kita dengki kat dia? Allah bagi muka kita macam ni, muka dia macam tu. Qadar Allah. Kalau ada orang hasad terhadap nikmat orang lain, artinya ada kelompongan pada qada, iman terhadap qada dan qadar. Yang keenam, mengharap kematian. Musibah kena berat sikit je, lebih baik aku mati. Itu bukan cara yang betul. Tengok kesalahan kat mana, tengok pada hadis tu Nabi sebut secara jelas. Yang ketujuh, bunuh diri. Ada musibah penat sikit je, rasa macam selamat. Nak lepaskan masalah dengan bunuh diri. Tak tahu lepas mati lebih teruk masalah. Jadi ini yang masalah orang bunuh diri ni, dia masalah pada qada dan qadar. Setelah berlaku qada qadar, rasa macam tak boleh nak hidup bila Allah ambil sesuatu daripada dia. Yang ke-8, tidak suka dengan kelahiran anak wanita. Ini jelas lah pada jahiliah. Tapi tengok muka 254. Orang yang tak terima anak perempuan atau tak redha dengan kelahiran anak, apa kesalahan dia? Tengok pada muka 254. Satu, menentang qadar Allah. Yang kedua, tolak pemberian Allah. Ketiga, menghina kaum wanita. Kalau yang tu perempuan lah. Kalau tak suka lelaki, menghina lelaki. Kalau yang keluar tu cacat, menghina orang yang takdir Allah, orang yang istimewa dan sebagainya. Semuanya boleh kita kiaskan. Yang keempat, menunjukkan kebodohan, kurang akal. Mana ada
Kalau dia mesti, kalau dia kata tak suka perempuan dengan sebab sekian, mesti dia bodoh. Mesti ada kebodohan pada akalnya. Tidak melihat hikmah dan kebaikan di sebalik pemberian Allah. Dan yang ke 2, 4, 5. Saya selalu orang masuk pernah tegur saya, jangan sebab bodoh bang. Cakap, bukan, dalam buku tulis. Memang kena baca macam tu. Mau menunjukkan kebodohan, bukan saya sebut. Nak beritahu saja, bukan saya sebut bodoh, tapi memang dalam buku tulis. Yang kelima, menyerupai akhlak masyarakat jahiliah. Okey. Masalah yang ke-9, ucapan sebagian orang ketika mendengar kematian seseorang, dia kata, apakah ia mati kerana suatu sebab atau qada qadar? Kata, mati sebab apa? Qada qadar ke sebab kena langgar atau ada sebab? Oh, darah tinggi. Oh, qada qadar. Itu betul. Darah tinggi pun qada qadar. Itu yang jawapannya tu. Sebab ada orang tanya, mati sebab apa? Entahlah, qada qadar Allah. Dia mati sebab apa? Tak ada sebab. Qada qadar Allah. Salah. Memang qada qadar Allah, sebab tak sebab, semuanya qada qadar Allah. Yang ke-10, ucapan sebagian orang ketika bertakziah. Dia kata apa? Sisa umur itu ada padamu. Semoga engkau kekal dan panjang umur. Maksudnya, bapak kau mati, jangan risau. Bapak kau, sisa umur dia pada kamu. Jawapan Syekh, sisa umur apa? Dia dah mati dah, tak ada sisa. Hidup kamu, bapak kamu. Sambung perjuangan cerita lain. Tapi jangan kata sisa umur bapak kamu pada diri kamu. Ini semua kesalahan dalam ucapan. Fasal yang kedua, kita tak tajuk ya insya-Allah. Pertanyaan manusia seputar masalah takdir. Pernyataan manusia seputar takdir. Tu baca je. Jabariyah kata macam mana, semua dah kita belajar tu. Jabariyah, Qadariyah dan ahli sunnah, orang ahli pertengahan. Boleh bacalah. Orang India kuno sebut macam mana. Ni semua cerita tentang apa? Reincarnation dan sebagainya. India kuno kata macam mana, orang Babylon di Iraq cakap macam mana, Mesir kuno macam mana. Tu untuk sekadar kita baca dan tahu apakah pandangan mereka terhadap qada dan qadar. Kemudian ke surat 260, pernyataan para ahli falsafah seputar takdir. Ni pun baca. Baca dan mudah faham insya-Allah. Dia tak ada apa-apa. Mereka tak ada hujah apa-apa, cuma Syekh memperkenalkan. Bila kita tengok apa yang ada pada mereka, kita akan bersyukur. Agama qada qadar ni, ramai orang murtad. Sebab apa? Dia rasa qada, nak faham qada qadar susah. Pergi agama lain, tak payah murtad, bunuh diri terus. Tak ada jawapan. Tidak ada apa? Jawapan, tidak ada solusi. Islam ni cuma nak faham, perlukan belajar, itu je. Ramai orang yang murtad sebab apa? Dia belajar tak faham. Yang kat sana kau pergi belajar macam mana, kau takkan faham. Pergilah, takkan ada jawapan. Tapi itu yang dilupakan. Itu yang dilupakan. Okay, perbahasan ketiga, pernyataan kaum Yahudi seputar takdir. Kita boleh baca. Pernyataan kaum Nasara seputar takdir. Boleh baca. Pernyataan para pemikir falsafat moden seputar takdir. Boleh baca. Kenapa saya sebut baca? Sebab dia langsung tak ada teknikal. Hanya maklumat. Pasal yang ketiga, kesesatan dalam masalah takdir. Pembahasan pertama, yang pertama kali mengingkari qadar dalam umat ini. Itu banyak kaul. Cuba baca. Sama Ghilan Ad-Dimashqi ke, ataupun golongan daripada Simawaih ke, Sanawaih ke, semua perbincangan tu panjang tu. Siapa yang awal-awal sekali, sebelum wujudnya ketua Qadariyah, iaitu Ghilan Ad-Dimashqi. Kaum mana? Kaum Arab. Kaum Arab yang ada dah mula cerita qadar. Itu semua sejarah, boleh baca. 273, kesesatan Qadariyah Mu'tazilah dalam masalah takdir. Ringkasnya, dia ni kata Allah, segala-galanya dia manusia buat, Allah tak masuk campur, Allah tak ciptakan. Pembahasan ketiga, kesesatan Jabariyah dalam masalah takdir. Ini juga Jahmiyah bin Safwan dan Jabariyah, dia kata semua Allah tentukan, kita ni hanya seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Pembahasan keempat, kesesatan sekte sufi ekstremis dalam masalah takdir. Ini Sufi ni adalah golongan batiniyah Sufi yang ekstrim, yang mengatakan segala-galanya adalah Allah. Yang kelima, saya tak ulas sebab saya dah ulas pada awal dalam syarah tadi. Pembahasan kelima, kesesatan Asy'ariyah dalam masalah takdir. Asy'ariyah dalam masalah ini, mereka ini benda penting. Mereka memperkenalkan istilah al-kasbu. Al-kasbu artinya apa? Asy'ariyah cuba memberikan penyelesaian terhadap Qadariyah dan Jabariyah. Jabariyah kata semua Allah buat. Qadariyah kata
semua manusia buat. Dia kata Asy'ariyah, nak kata Allah buat pun tak betul, nak kata manusia buat tak betul. Kita kena tengah-tengah. Tengah-tengah macam mana? Manusia buat tapi perbuatan manusia tidak ada functionnya. Manusia yang buat tetapi tidak ada kesannya. Sebab tu mereka kata Panadol tidak menyembuhkan. Tak ada kata benar, nanti dia syirik. Pisau bukan memotong, dia syirik. Jadi, segala perkara tidak boleh disebabkan bersebab, sebab manusia tidak ada kesannya. Kita kata apa? Kita kata pisau memotong dengan izin Allah. Panadol menyembuhkan, Panadol ubat kepada penyakit demam insya-Allah dengan izin Allah. Jadi benda tu memang asbab memang ada kesannya, tapi Allah ciptakan dengan izin Allah. Bukan menafikan kesan daripada asbab. Menafikan kesan daripada asbab adalah pandangan golongan Asy'ariyah. Apa kaedah mereka bawa? Mereka kata contohnya kalau sekarang ni yang buat Allah buat, kita buat, betul? Wa ma ramaita iz rama walakin Allah rama. Bila kamu nak baling lembing tu, bukan kamu, Allah yang baling. Ada dua. Allah baling, kita baling. Bahasa mudah faham begitu. Sama macam apa? Sama macam orang yang angkat batu. Batu yang besar. Datang seorang angkat, tak larat. Seorang lagi datang angkat, larat. Biasa je. Kan? Anak kecil-kecil nak angkat batu tak larat. Kita datang, ayah angkat. Lepas tu sekarang ayah dengan anak angkat sekali. Hakikatnya siapa yang angkat? Kita confirm bapak dia angkat, bukan anak dia. Anak dia pegang-pegang je. Jadi dia kata apa? Segala di alam ini, kita buat sesuatu, Allah pun buat. Hakikatnya Allah yang buat, bukan kita. Sebenarnya teori ini sebiji Jabariyah. Sebiji Jabariyah mengatakan perbuatan hamba tidak ada kesan. Hanya beza pada lafaz. Sebab tu nama teori Al-Kasbi ini antara teori yang pelik yang pernah disebutkan oleh kumpulan dalam Islam. Nanti kita belajar. Yang penting faham konsep cukup lah. Faham konsep. Yang keenam, kesesatan Syiah dalam masalah takdir. Syiah secara umum seperti golongan Mu'tazilah secara umum, namun mereka ada kepercayaan terhadap imam yang menyertakan rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Boleh baca dengan detail. Pasal keempat, kritik terhadap berbagai macam kelompok seputar masalah takdir. Okey, ni kita baca je. Tak ada apa-apa. Ni semua bukan tak ada apa-apa. Jawapan-jawapan ni yang penting. Nak tahu jawapan lawan dengan Qadariyah, baca kitab Jabariyah. Nak lawan Jabariyah, baca kitab Qadariyah. Sebab mereka ada kebenaran pada sisi tertentu. Dan mereka melupakan hadis, asar ataupun ayat Quran dan hadis yang berbeza dengan mereka. Dan secara mudahnya mereka ini terima apa yang mereka nak, mereka tolak apa yang mereka nak. Hakikatnya ayat Quran menyebutkan bahawa manusia memang bekerja, manusia memang berusaha, namun kesannya Allah yang cipta, Allah yang takdirkan. Itu yang perbincangan secara keseluruhannya. Tak lari, insya-Allah dapat kita, alhamdulillah kita dapat habiskan buku ni. Insya-Allah, silakan. Sebab insya-Allah. Okey. Soalan. Asam Jawa dapat kurangkan demam, tanya pada orang yang mengamalkannya. Sama ada tanya pada doktor, pakar dalam bidang doktor ataupun pakar dalam bidang perubatan, atau tanya pada orang tua-tua yang anak dia ramai, kalau demam dia letak asam Jawa, menyembuhkan atau tidak. Itu termasuk asbab kauniyah. Kalau ada bukti saintifik, itu asbab kauniyah. Tapi kalau itu karut, dia jadi kekarutan. Okey, berkaitan dengan ruqyah. Ruqyah yang paling sempurna, ruqyah cara Nabi SAW. Kemudian ruqyah dengan ayat Quran dan juga dengan hadis, doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian ruqyah dengan bacaan-bacaan doa yang difahami oleh manusia, sama ada dengan bahasa Arab atau bahasa yang lain. Bahasa ni doa. Tapi bila beruqyah dengan perkataan itu mesti perkataan bahasa Arab. Maknanya dia bukan ruqyah dengan doa, dia dengan perkataan tertentu. Perkataan-perkataan mesti bahasa Arab yang difahami. Yang ruqyah tadi adalah ruqyah yang
tidak ada mengandungi sebarang syirik dan permohonan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Penggunaan alat dan bahan dibenarkan sekiranya dibuktikan secara tajribah. Namun tidak boleh dibuka terlalu luas sehingga menjadikan tajribah itu seolah-olah satu sebab yang tersendiri. Jadi tajribah ni kat mana? Boleh gunakan air. Air selain daripada kita pernah digunakan oleh salafus salih, malah dikatakan Abu Sa'id Al-Khudri gunakan air. Selain daripada menggunakan air yang sabit, kita juga tahu bahawa air itu dapat menenangkan syaraf yang sedang tegang. Kita tahu benda ni secara tajribah. Begitu juga penggunaan daun bidara. Daun bidara selain daripada ia diamalkan oleh sebahagian daripada tajribah ulama dahulu, terbukti secara saintifik dia juga menguraikan ataupun mengurangkan ketegangan pada badan seperti daun-daun tertentu. Kalau ada bukti saintifik, boleh digabungkan antara ruqyah dan saintifik. Syarat penggunaan bahan tadi ada bukti saintifik ataupun tajribah yang jelas, bukan yang dibuat-buat. Bukan gunakan kelapa teropong. Tak ada kata, bukan, guna bahan yang betul-betul ada kesan. Wallahu alam. Bab ruqyah bukan bab ibadat. Yang ada ruang. Nak tanya bagaimana fahaman kalau makhluk tak beri bekas atau tak beri kesan, yang memberi kesan atau bekas adalah Allah. Makan Panadol, bukan Panadol yang memberi bekas, tapi Allah. Betul. Ini fahaman, inilah yang disebutkan dalam Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tapi Asy'ariyah lah yang mengasaskannya, iaitu mengatakan bahawa asbab tidak memberikan kesan, menafikan kesan daripada asbab, dan dikatakan hanya pada Allah. Dan fahaman ini wujud setelah mereka cuba gabungkan antara fahaman menjadi orang tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Namun kaedah yang disebutkan itu bukan Panadol saja, Panadol perbuatan, segala perbuatan makhluk dan kesannya, sama ada perbuatan manusia ataupun ubat-ubatan ataupun apa sahaja, tidak ada kesan kecuali Allah. Hakikat itu dekat dengan kaedah Jabariyah, yang betulnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan tiap-tiap makhluk ada sifat-sifatnya, dipanggil sebagai sunnatullah. Tiap-tiap sifat tersebut boleh dimanfaatkan, boleh digunakan sekiranya sesuai dengan kemaslahatan kita. Kita boleh tak gunakan ular untuk tangkap ikan? Saya baru tengok semalam video dia masukkan ular, takutkan ikan keluar banyak-banyak. Boleh, tak ada masalah, tak dikira salah. Semua makhluk yang ada, sekiranya kita nampak ada kegunaan dia, kita boleh gunakan. Itu nama sunnah kauniyah. Jadi makhluk yang kita pakai tadi, Panadol ke, ubat ke, kita mandi nak sejukkan badan ke, kita buat apa sekalipun, sebab ada apa? Sebab ada kesannya. Kesan, mengisbatkan kesan tidak jadi syirik. Mengisbatkan kesan, menafikan qadar, itu yang syirik. Kita tidak menafikan qadar, kita mengisbatkan, kita mengatakan bahawa wujud kesan pada asbab. Namun itu kesan dan asbab itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, bergantung pada kehendak Allah. Inilah dia akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak menafikan perbuatan, tidak menafikan qadar, pada masa sama tidak menafikan kesan perbuatan. Mengisbatkan semuanya. Manusia ada ikhtiar, tiap-tiap makhluk ada sifatnya, ada kesannya, namun semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Insyaallah kita terus salat insyaallah. 2:30. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.